Selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor. Hari ini saya akan membincangkan tentang topik 4 yang berkaitan dengan tata lenyap dan terperinci dan juga jadual frekuensi dan tabulasi. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang menguruskan data. Selepas mengumpulkan data, kita haruslah mengurus dan menyusun data. Kepentingan mengurus data ialah mengesankan radat dan kata konsisten dan memahami taburan dan pola. Akhir sekali, kepentingan mengurus data adalah menyediakan data untuk ringkasan statistik dan pevisualan data. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tata lenyap. Apa itu tata lenyap? Tata lenyap berlaku apabila nilai data tidak direkodkan pada sesuatu pun boleh ubah. Kesan mengadakan tata lenyap, kesan yang signifikan terhadap kesimpulan atau pentadbiran yang dibuat. Mengapakah mempunyai tata lenyap? Sini terdapat 4 sebab mempunyai tata lenyap. Pertama sekali ialah sebab berkaitan dengan responden. Sebagai contoh, mereka enggan menjawabkan soalan yang sensitif seperti pendapatan, lupa untuk menjawab atau tidak faham dengan kadar soalan. Tambahan pula, sebab mempunyai tata lenyap ialah isu penyelidik dan pengumpulan data. Sebagai contoh, penemu tugas gagal merekodkan respon dalam kemasukan data dan soalan tidak berkaitan dengan responden. Tambahan pula, sebab mempunyai tata lenyap ialah masalah sistem dan teknikal, seperti peranti atau perisian gagal berfungsi. Akhir sekali, sebab mempunyai tata lenyap ialah faktor sekitaran dan luar kawalan. Sebagai contoh, kerosakan pada barang soal selidik dan fail hilang atau gagal ditemui. Dengan ini, saya akan menerangkan tentang jenis data lenyap. Jenis data lenyap dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu lenyap secara lawat lengkap, kehilangan data yang tidak berkaitan dengan data tersebut. Sebagai contoh, individu A, B, C hilang data tekanan darah kerana kertas rosak tanpa kaitan dengan ciri individu. Jenis data lenyap kedua ialah lenyap secara lawat, ialah kehilangan data adalah berkaitan dengan data yang dicerap, bukan dengan data yang hilang. Contohnya, responden lelaki lebih ramai hilang jawapan soalan Carly, tetapi kita tahu mereka lelaki. Tambahan pula, jenis data lenyap yang terakhir ialah lenyap secara tidak lawat. Kehilangan data adalah berkaitan dengan data tersebut. Contoh, orang yang tidak menjawab soalan pendapatan mungkin sebenarnya pendapatan tinggi. Cara yang mengendalikan data lenyap adalah 2. Pertama sekali ialah penyikiran. Penyikiran dibahagikan kepada 2 bahagian, ialah penyikiran secara baris dan penyikiran berdasarkan pasangan. Dan cara kedua ialah penggantian. Ganti nilai lenyap dengan mean, median, mode atau regresi atau penggantian berganda. Seterusnya, saya akan membentangkan data pencelan dan data ekstrim. Data pencelan ialah nilai data yang terlalu jauh berbeza dari cerapan lain. Data pencelan akan menimbulkan keraguan data diperoleh atau sememangnya ralat. Manakala data ekstrim ialah nilai data yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Data ekstrim mungkin merupakan ralat. Implikasi untuk data ekstrim dan data pencelan ialah peningkatan dalam varians ralat dan sisihan piawai, penjejasan dalam nilai anggaran, peningkatan secara mendadak dalam jumlah, serta nilai jumlah antar kuartal kurang dipengaruhi. Contoh data ekstrim dan data pencelan ialah rekod pendapatan sebanyak 80.000 sebulan, tetapi purata adalah 3.441 dalam data DOSN pada tahun 2020. Tak 4. Contoh kedua ialah orang tua direkodkan 150 tahun. Ini merupakan ralat. Terdapat 3 kaedah untuk mengesan data terpencil. Kaedah pertama ialah semakan secara visual. Kita boleh menggunakan blok kotak dan histograf untuk mengesan data terpencil. Kaedah kedua ialah SCORZ. Nilai SCORZ yang di luar tambah tolak 3 sisihan piawai sering dianggap sebagai data pencelan. Kaedah terakhir ialah kaedah IQR, jumlah antar kuartal. Q1 ialah persental ke-25, Q3 ialah persental ke-75, IQR ialah Q3 tolak Q1. Jika nilai data kurang daripada Q1 tolak 1,5 darab dengan IQR atau lebih daripada Q3 tambah 1,5 darab dengan IQR, nilai data ini merupakan data terpencil. Seterusnya, terdapat 4 kaedah kendali data terpencil. Kaedah pertama ialah penelitian. Tentukan data terpencil adalah data sebenar atau wujud larat, seperti ralat kemasukan. Ralat kemasukan ialah kesilapan semasa kemasukan data. Kaedah kedua ialah penjemahan. Kita boleh pertimbang penjemahan data menggunakan logaritma eksponen untuk mengurangkan kesan data terpencil. Seterusnya, kita pun boleh juga menggunakan kaedah penyingkiran untuk menyingkirkan nilai data, yaitu data pencelan dari analisis jika nilai data tersebut ialah suatu ralat. Kaedah akhir ialah kaedah statistik teguh. Kita boleh menggunakan kaedah statistik yang kurang sensitif kepada data pencelan seperti median. Seterusnya, saya akan membentangkan statistik teguh. Statistik teguh ialah statistik yang baik untuk data yang diperoleh daripada taburan yang tidak normal. Tujuan statistik teguh ialah menghasilkan kaedah statistik yang tidak mudah terkesan dengan data terpencil, atau apabila terdapat penyimpangan dari taburan parametrik. Kaedah ini sesuai digunakan untuk 2 taburan yang mempunyai varians yang sangat berbeza. Mean dan sisihan piawai yang diketahui sensitif terhadap data terpencil tidak sesuai digunakan dalam kes ini. Jadi, sukatan atau pengukuran lain yang lebih teguh adalah lebih sesuai apabila wujud data terpencil untuk analisis. Akhirnya, terdapat 3 jenis sukatan teguh, yaitu median, XTH 5 nombor, IQ dan juga IQR, yaitu jumlah antar kuartal. Seterusnya, kita akan masuk taburan dan tabulasi. Jadual ialah ringkasan kepada kegerapan sesuatu nilai pemboleh ubah atau jumlah nilai pemboleh ubah. Jadual digunakan untuk memudahkan kita menganalisis dan mentafsir data. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang taburan kegerapan kumulatif. Jadual berikut adalah jadual kegerapan kumulatif. Taburan kegerapan kumulatif melaporkan kegerapan berkadaran atau beratusan pada suatu nilai skor atau kurang daripada nilai skor. Akhir sekali, taburan kegerapan kumulatif, graf kegerapan kumulatif, taburan kegerapan kumulatif biasanya dipersembahkan dalam bentuk jadual atau graf. Sekian, terima kasih.